Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar tingkatan 5, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk bab yang kelima bagi topik gabungan transformasi. Baik. Untuk gabungan transformasi, apa yang pelajar-pelajar perlu fahami? Yang pertama adalah gabungan transformasi PQ, iaitu ada dua transformasi yang digabungkan. Apa yang perlu kita faham adalah transformasi Q, Q yang di belakang diikuti oleh transformasi P. Maksudnya di sini kita akan kenal pasti terlebih dahulu transformasi Q. Kemudian barulah kita kenal pasti apakah transformasi P. Baik. Untuk memudahkan pemahaman, cikgu harap semua pelajar akan merujuk pada modul aktiviti muka surat 77. Kita akan buat one by one. Bermula dengan nombor 1. Nombor 1 di sini T adalah proses translasi negatif 3, negatif 2. Jadi bila kita jumpa proses transformasi tadi adalah translasi, so apa yang perlu kita faham dan ingat semula adalah kita perlu ingat bahawa yang bahagian atas ini, translasi X di atas ni adalah menunjukkan pergerakan sepanjang paksi X. Sama ada ke kanan, ke kanan atau ke kiri. Sekiranya positif maka ke kanan, sekiranya negatif akan ke kiri. Seterusnya untuk nombor yang di bawah iaitu untuk nilai Y, di sini adalah negatif 2. Untuk nilai Y pula menunjukkan pergerakan ke atas sekiranya positif dan ke bawah sekiranya negatif. Jadi di sini kita tentukan, dekat sini dia bagi translasi negatif 3, negatif 2 bermakna kita perlu set dalam minda kita akan bergerak ke kiri sebab negatif sebanyak 3 kali, kemudian ke bawah sebanyak 2 kali. Itu adalah proses translasi untuk T. Bagi proses P, pantulan pada garis Y sama dengan 5. Untuk pantulan pada garis Y sama dengan 5, kita cari bila disebut garis Y, maka dia mesti memotong pada paksi Y. Pelajar-pelajar rujuk pada paksi Y. This one is 5. Jadi kita lukiskan garis. Cikgu lukis dah garis siap-siap sini yang warna biru ni. Potong nombor 5 pada paksi Y. So sepanjang-panjang garis ni namanya Y sama dengan 5. Seterusnya yang ketiga iaitu proses putaran. This one adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. This one is lawan arah jam. Kita kena ingat kalau lawan arah jam pada jam kita tu bermula pukul 12. Sekiranya lawan bermakna kita kena bayangkan dia akan pergi ke pukul 9. Baik. Begitulah sebaliknya, jika ikut arah jam maka dia akan pergi kepada pukul 3. Alright. Berpusat di 5, 4. So kita tandakan pusat putaran terlebih dahulu 5 dan 4. So this one is 5 dan 4. Itu adalah pusat putaran. So now kita nak buat. Nyatakan koordinat imej bagi titik J. Kita cari J. J ialah di sini iaitu telah ditanda di sini. J koordinat dia adalah 7, 8. Di bawah transformasi yang berikut. Di bawah transformasi yang berikut iaitu TP.
Okey, tadi kita kata untuk gabungan transformasi kita perlu lakukan yang di belakang terlebih dahulu iaitu P. So, cikgu tulis di sini. Okey. Katalah asalnya J. Okey, J. Okey, dia melalui proses yang pertama iaitu P. Okey, P. Okey, kita kena pasti. Okey, now semua pergi dekat titik J. Okey, P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 5. Okey, daripada J, cuba pelajar-pelajar hitung atau ukur jarak dari J ke paksi pantulan. Okey, apabila diberikan satah kartesan, dah ada petak kan? Okey, so you just count berapa petak je. Okey, daripada J, 1, 2, 3. So jumpalah paksi pantulan Y sama dengan 5. And then pantulkan semula. So pantulkan semula dengan jarak yang sama, 3 petak juga. 1, 2 dan 3. So this is your new coordinate bagi J. Makna proses pertama J tadi, image dia adalah di sini iaitu berapa koordinat dia? 7, 2. So cikgu tuliskan di sini 7, 2. Okey, now selesai proses P. Kemudian kita lakukan transformasi yang kedua iaitu T. Okey, apa dia T? T tadi adalah translasi negatif 3, negatif 2. Okey, now pergi semula ke J prime tadi di sini. Okey, kita akan lakukan translasi ke kiri 3 kali. Okey, now kita gerakkan ke kiri 3 kali. 1, 2, 3 sebab negatif 3. And then ke bawah. Ke bawah berapa kali? 2 kali. Okey, 1, 2. Okey, so this is your final untuk gabungan transformasi ini bagi J. Jadi namanya okey ataupun kita tentukan koordinatnya adalah 4, 0. So you jot down here 4, 0. Okey, next. Katalah kita teruskan untuk soalan B. Okey, soalan B cikgu gunakan warna yang berbeza supaya tidak keliru. Okey, untuk B, okey kita pergi semula ke titik J. Okey, sekarang J melalui transformasi yang pertama iaitu yang di belakang terlebih dahulu. Namanya T. Okey, sekarang kita pergi semula ke titik J. Okey, J yang asal. Okey, kemudian kita buat transformasi iaitu namanya adalah translasi. Negatif 3, negatif 2. Okey, daripada J gerakkan ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. And then ke bawah 2 kali. Okey, so this is J prime. Okey, kita baca koordinat dia. 4, 6. So kita catatkan di sini 4, 6. Okey, next barulah kita buat proses yang kedua. Okey, iaitu namanya R. Okey, untuk R, alright, daripada J prime ini, untuk R adalah apa dia proses dia tadi? 90 darjah lawan arah jam pada pusat 54. Okey, your first step untuk putaran, sambungkan objek J tadi, you sambung ke pusat. Okey, guna pembaris yang cikgu buat ni mungkin belok sikitlah Okey, so ini adalah jarum jam awak. Okey, ni pusat. Okey, pusat. Okey, daripada sini dia akan berputar tadi pukul 9. Maknanya awak akan buat bentuk L. Okey, sebab bentuk L ialah membentuk 90 darjah. Awak just ambil letakkan bucu pembaris kat sini. Letak dekat pusat. And then you akan lukiskan macam tu. Okey, so you will got here. You will get here titik yang baru. Okey, so namanya ialah J prime double prime. Okey, so J tadi daripada part 6, okey, dia melalui putaran 90 darjah lawan lawan makna lawan arah jam, okey, ke kiri. Okey, you letakkan pembaris kat bucu pusat 54 ni. So you akan dapat
image baru awak adalah pada 3, 3. Okey, so kita tuliskan di situ 3, 3. Okey, dalam exam you akan dapat berapa markah? 2 markah setiap satu soalan. Okey, P2, P2. Okey. Next, selesai untuk soalan yang pertama. Okey, kita teruskan untuk soalan yang kedua. Okay, masih menggunakan modul yang sama. Okey, kita rujuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, translasi 24 pantulan pada, okey, translasi 24 means kita bergerak ke kanan 2 kali and then ke atas 4 kali. Okey, so just jot down lah yang ni. Okey, ke kanan 2 kali and ke atas 2 kali. Ke atas 4 kali sorry. Okey, seterusnya ni pantulan pada y sama dengan 4. Di sini cikgu dah gariskan supaya dia lurus. Ni y sama dengan 4 pada garis y. So gariskan, namanya ialah y sama dengan 4. Okey, next. Putaran 90 darjah. Okey, kita jot down sini ikut arah jam. Ikut arah jam maksudnya dia akan bergerak ke pukul 3. Daripada pukul 12 ke pukul 3 untuk membentuk L 90 darjah tadi. Okey, kita tandakan pusat. Pusatnya adalah pada 6, 3. Okey, 6, 3. Here. Okey, so ini adalah pusat putarannya. Okey, now kita proses. Okey, nyatakan koordinat image bagi titik K. Okey, mana K? Okey, so this is K. Okey, ini adalah titik K. Okey, K di bawah transformasi yang berikut. Okey, iaitu okey, K yang asal melalui, kita akan proses yang belakang terlebih dahulu iaitu T. Kita kenal pasti koordinat and then koordinat barulah melalui proses P. And then kita kenal pasti koordinatnya. Okey, now cuba kita proses sama-sama Okey, kita study kat sini. Yang pertama adalah T. Okey, jadi pergi kat titik K. K melalui translasi 2, maknanya kita akan bergerak ke kanan 2 kali. 1, 2. Kemudian 4. 4, positif 4 maksudnya kita akan bergerak ke atas. Okey, ke atas 4 kali. 2, 3 dan 4. Okey, yes. So this is your K prime sekali. Okey, berapa koordinat? Kita baca 4, 7. So we jot down here 4, 7. Okey, now daripada 4, 7 dia melalui P. Okey, apa dia P? Okey, P, okay, kita gunakan warna putih Okey, daripada K prime ni dia melalui P. P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okey, daripada K prime ni awak pantulkan pada garis Y sama dengan 4. Okey, hitung berapa petak kita akan pantulkan. 1, 2, 3. 3 petak Okey, jumpa paksi pantulan Y sama dengan 4 and then pantulkan semula dengan jarak yang sama 3 petak. 2, 3. So this is your final untuk K prime. Okey, so berapa koordinatnya? 4, 1. So we jot down here 4, 1. Okey, seterusnya adalah titik K melalui proses yang kedua terlebih dahulu iaitu namanya P. P iaitu pantulan and then proses yang pertama iaitu namanya R iaitu putaran Okey, now katalah cikgu gunakan warna biru Okey, so kita mulakan. Okey, now sekarang ni pergi balik dekat K yang asal. Okey, somewhere here. Okay, this is K. Okey, melalui P, pantul pada Y sama dengan 4. Okey, so this is garis Y4. So you pantulkan berapa kali? 1 kali. And then pantulkan semula ke atas dengan jarak yang sama, 1 kali.
So this is your new image of K. Okay, kita tanda K prime untuk yang proses transformasi yang pertama iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okey, berapa koordinatnya? 2, 5. 2, 5. Okey, daripada 25 dia melalui R. Okey, apa dia R? Okey, R adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 63. Okey, now kita cari 63. Okey, here. Okey, sambungkan daripada K prime ni. Okey, you have to use a ruler. Okey, sambung ke pusat. Okey, yang cikgu ni kurang tepat sikit. Okey, nampak ni. Okey, ni jarum jam. Okey, K prime ni nak pergi ke mana? Dia akan pergi ikut arah jam. Maknanya dia akan putar ke sana kan? Okey, so you akan letakkan bucu pembaris pada bucu 63 iaitu pusat and then you gerakkan. Okey, bentuk L bentuk L. So somewhere here. Okey, 90 darjah Okey, so ni adalah bentuk 90 darjah kat sini. Letak je bucu pembaris kat sini untuk membentuk L 90 darjah. So kita baca koordinat barunya di sini adalah berapa? 8, 7. So kita catatkan koordinat kita adalah 8, 7. So berapa markah untuk setiap satu? So you dapat 2 markah untuk proses gabungan yang pertama dan 2 markah untuk proses gabungan yang kedua. Maksudnya setiap satu gabungan adalah 1 markah. Okey, kita teruskan lagi untuk soalan yang ketiga. Okey. Untuk soalan yang ketiga, right? Kita perhatikan pula. Okey, yang ketiga. Translasi negatif 1, negatif 2. So, kita ingat dah kalau translasi negatif 1 gerak ke kiri sekali, negatif 2 gerak ke bawah 2 kali. Okey, pantulan pada garis X sama dengan 2. So, kita pergi pada paksi X. So, this is X. Okey, paksi X. Cari X2. So, this is 2. So, you lukiskan garis. So, nama garis ni adalah X sama dengan 2. Okey, awak gariskan guna pembaris X sama dengan 2. Okey, now sekarang dia kata putaran, okey, putaran itu R pula, putaran 90 darjah. Okey, hati-hati lawan arah jam. Maksudnya dia akan daripada pukul 12 akan pergi ke pukul 9. That is lawan arah jam pada pusat 03. Okey, so the most important things here tanda pusat. So tanda 03. So here. Okay, ini adalah pusat putaran. Okay, now kita do one by one bagi titik L. Okay, mana L? Okay, so this is L. Okay, kita tulis dulu L melalui proses yang kedua terlebih dahulu iaitu T. Okay, akan dapat koordinat yang baru. Okay, daripada koordinat yang baru akan melalui proses R. And then barulah dapat final. Okey, now kita pergi ke titik L sekarang. Okey, cuba pelajar-pelajar gerakkan. Okey, yang pertama adalah proses translasi. This one translasi negatif 1. Okey, negatif 1 makna kita gerak ke kiri sekali. And then negatif 2 kita gerak ke bawah. Berapa kali? 2 kali. 1, 2. So this is your new image L prime. Okey, kita baca dulu berapa koordinatnya. 2, 2. Okey, 2, 2. Okey, now dari 2, 2 kita akan melakukan proses R. Apa dia R? R adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 03. Okey, now daripada L prime kita sambung ke pusat putaran. Okey, tandakan jarum jam sikit kat sini. Okey, nak ceritanya supaya kita faham bahawa jarum jam yang bergerak. Pusat tak berubah pusat sama je kan. Okey, dia kata dia akan putaran 90 darjah lawan arah jam. So dia akan bergerak ke atas. Right, akan bergerak ke
atas. Okey, so jarum ni akan bergerak ke atas. Okey, jadi somewhere here lah. Okey, somewhere here. Okey, letakkan pada bucu this one bucu baris pada 03 bentuk L. Bentukkan L, maka kita akan dapat di sini. Dia akan gerak macam ni kan. Lawan arah jam. Okey. So berapa koordinat barunya di sini? 1, 5. Okey, 1, 5. Okey, next. PR. Okey, so sekarang ulang pula untuk proses yang kedua. Okey, proses yang kedua ialah L. Kita akan pergi balik ke L. Dia melalui R terlebih dahulu. Okey, dapatkan koordinat baru and then kita akan lakukan pula proses yang kedua iaitu P. Okey, now kita buat warna putih. Sorry. Okey, so kita pergi semula kepada L. Okey, so this is L. Okey, sekarang dia melalui R terlebih dahulu. Okey, apa dia R? R tadi adalah dia dia adalah putaran dulu Okey, jadi kena hati-hati L asal ni kita pergi ke pusat 03. So this is pusat, right? Okey, jadi sini jarum jam awak Okey, lukis sikit jarum jam anak panah ni supaya kita nampak dia nak gerak ke mana. Okey. So sambung sini. So this is L. Okey, dia melalui putaran 90 darjah. Okey, sambung ke 03. Okey. Kemudian dia akan bergerak ke kiri lah sebab lawan kan. Okey, so letakkan pembaris pada bucu 03 ni. Okey. So jarak yang sama, so you putarkan dia. Putarkan dia So kita akan dapat jarak yang sama Kita akan dapat dekat di sini. Somewhere here. Mungkin cikgu buat ni belok sikit tapi kita akan dapat di sini. Okey, jarak mesti sama jarum jam kan. Okey, so di sini 90 darjah. Okey. Jadi pusat koordinat baru kita adalah selepas melalui R ialah negatif 1, 6. Yes, negatif 1 dan 6. Okey. Kemudian daripada negatif 1, 6, okey di sini adalah L prime yang pertama. Dia melalui P. So apa dia P tadi? P adalah pantulan pada garis X2. So daripada L prime tadi iaitu negatif 1, 6. So you akan pantul ke paksi X sama dengan 2, paksi pantulan. Okey, check berapa kali kita gerak ataupun berapa jarak dia. 3 petak kan? 3 petak and then pantulkan semula 1, 2, 3. Yes. So this is your final J double prime. Sorry, bukan J. Maaf cikgu. Kita buat L tadi Okey, L. L double prime. Okey, berapa koordinat? Last koordinat kita 5 dan 6. Yes. So we jot down here 5 dan 6. Okey, so you dapat 2 markah yang pertama, 2 markah yang kedua. Okey, very good. Okey, kita continue lagi. Okey, yang seterusnya soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, kita perhatikan pula di situ. Alright. Okey, proses yang pertama, translasi negatif 2, 3 means kita gerak ke kiri 2 kali, ke atas 3. Pantulan pada garis X sama dengan negatif 3. Okey. Cikgu salah gunakan garis ni sebenarnya negatif 3. Jadi pelajar-pelajar kena lukiskan paksi. Okey, this one paksi X sama dengan negatif 3, bukan X3 ni yang tadi X negatif 3 adalah di sini. Okey, this one So pelajar-pelajar kena lukis garis kat sini lah. X sama dengan negatif 3. Okey, lukis guna pembaris Okey, pembaris Okey, yang cikgu buat ni tak cantik sebab tak gunakan pembaris. Okey. So this is X sama dengan negatif 3. Okey.
So lagi putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat negatif 4, 2. So tanda sikit negatif 4, 2. So this is your pusat putaran. Okey, negatif 4, 2. Okey, now sekarang kita nak gerakkan proses yang pertama. Okey, titik mana? Titik M. Okey, titik M melalui proses yang kedua dahulu iaitu P. Okey, cikgu catat siap-siap kat sini. P lepas tu melalui R. Okey, now pergi dekat M. Okey, so this is M. Melalui P, apa dia P? P adalah pantulan pada garis X sama dengan 3. So this is M, pantul pada X negatif 3. So ni garisnya. Berapa jaraknya? Satu petak sahaja ke paksi pantulan. And then pantulkan semula. So this is your M prime. Okey, so berapa koordinat dia? Koordinat dia adalah negatif 4 dan 4. Okey, good. Negatif 4, 4. Okey, kemudian daripada M prime, okey, dia akan bergerak ke mana pula? R. Apa dia R? R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, kita sambung dulu daripada pusat yang baru, okey, koordinat baru M prime tadi sambung ke pusat putaran. Okey, iaitu berapa tadi? Negatif 4, 2. Okey, so ni pusat maknanya buat lukis sikit anak panah jarum jam. Okey, dia nak bergerak ke mana? Lawan arah jam. Lawan means okey, arah ke kiri. Okey, lawan arah jam. So jaraknya di sini. Okey, you will go here. Alright. Okey, jarak yang sama. So this is your M double prime. Okey, berapa koordinat sini? Negatif 6, 2. Okey, so we jot down here. Negatif 6, 2. Okey. Bahagian yang kedua, sekarang ni pergi semula ke titik M melalui proses R terlebih dahulu. And then barulah dia melalui proses T. Okey, now kita pergi balik kat Raja. Okey, cikgu gunakan lain. Okey, katalah M. Okey, pergi balik kat M asal. Okey, here, somewhere here. M yang asal. Okey, M melalui R. R tadi adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat negatif 42. Okey, negatif 42 sini tadi pusat putaran. Okey, kita sambungkan ke pusat putaran here. Okey, sebabkan M ni koordinat dia, jadi buat jarum jam sikit. Nak cerita M ni akan bergerak. Okey, M akan bergerak ke mana? M akan bergerak lawan arah jam. So lawan maknanya akan gerak ke sebelah kiri. Okey, you akan dapat kat mana? Jarak yang sama, letak bucu pembaris dekat pusat. Okey, gerakkan ke kiri. Okey, must be somewhere here. Jarak mesti sama. Yes, so this is your new image. Iaitu M, sini M prime. Okey, baca berapa koordinat dia? Negatif 6, 4. Okey, so you jot down here. Okey, tak nampak Negatif 6. Okey, negatif 6, 4. Okey, kemudian dia melalui T. Okey, T pula. Daripada M tadi, dia melalui T. Apa dia T? T adalah translasi negatif 2, 3. Maknanya daripada M prime, dia akan gerak ke kiri 2 kali. And then ke atas. Berapa kali? 3 kali. Yes, so this is your final. M double prime. So titik M akhirnya berada di negatif 8, 7. Okay, so you jot down here. Final negatif 8, 7. Okay, so you got 2 marks for RP and 2 marks for TR. Okay, next. Akhir sekali yang kita nak bincang hari ini dalam soalan modul kita. Okay, nombor 5. Okay. Translasi negatif 4, 3
pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, di sini juga kena hati-hati. Garis Y sama dengan X maksudnya kita kena bina garis sendiri. Apa dia Y sama dengan X maksudnya? Apabila X kosong, Y kosong. Apabila X1, Y1. Apabila X2, Y2. X5, Y5. Maka hasilnya adalah Y sama dengan X di sini. Okey, so nama garis ni adalah Y sama dengan X. Okey, cikgu dah lukis siap-siap. Okay, pelajar boleh lukis bahagi dua sama paksi X dan Y ni. Okey, so next R adalah putaran 90 darjah. Ikut arah jam. Okey, ikut arah jam pada pusat asalan. Asalan apa maksudnya? Pada koordinat 0, 0. Maksudnya pusat putaran kita di sini. 0, 0. Okey, now. So kita akan proses titik N. So where is N? So here, N. Okey, kita catat dulu. N. Okey, dia melalui proses yang kedua dahulu iaitu P. Okey, kita cari and then barulah melalui proses yang pertama iaitu R. Okey, hasilnya. Untuk soalan B, okey kita boleh catat juga siap-siap. N ni melalui proses R terlebih dahulu. Okey. And then melalui proses T. Okey. Okay, now kita proses di sini. N titik N. Okay, dia melalui yang the first one A, melalui P terlebih dahulu. Okay, N melalui P. Okay, N melalui P, maka apa yang pelajar perlu buat adalah daripada N pergi ke paksi pantulan. Okay, jadi letakkan betul-betul pada 90 darjah. Maknanya bila kita letak membaris memang straight lah. Sini mesti 90 darjah. Okay. Itu jarak dia and then pantulkan semula. Jarak yang sama. Jarak mesti sama. Okay, jarak mesti sama. So this is your N prime. Okay, berapa koordinat kita? 2, 5. Okay. Next. Daripada 25 dia melalui R. Okay, apa dia R? R adalah putaran 90 darjah. Okay, ikut arah jam. Okey, ni jauh sikit ya. Cikgu nak tandakan ni ke asalan. Mungkin belok sikit. Okey, you gunakan pembaris. Okey, so this is pusat putaran kita pada asalan. Okey, daripada N prime ni. Okey, buatlah lukiskan sikit anak panah, jarum jam. Okey, dia kata dia akan bergerak ikut arah jam. Ikut arah jam maknanya dia akan berputar ke bawah. Okey, ke kanan ni ikut arah jam. So, kena hati-hati letakkan pembaris dekat bucu 00. Okay. And then jarak yang sama. Okay. Should be somewhere here. Okay. Somewhere here. Okay. Cikgu rasa di sini. Ya. Yeah, 90 darjah. Okay. So, final kita ni daripada N prime pergi ke proses apa? R tadi . Okey, 90 darjah ikut arah jam pada pusat asalan. Okey, so dia akan pergi ke 5. Okey, this one is negatif 2. Okey, jadi 5 negatif 2. And the last one, okey, kita akan proses N. Pergi balik ke N. Kita gunakan warna kuning. Okey, N, pergi balik N yang asal. Okey, N melalui R. Okey, N melalui R. Okey, R tadi adalah putaran . Memang putaran ni dia cabaran sikit lah. Putar. Okey, sambung ke pusat asalan. Okey, buat sikit anak panah. Okey, kemudian okey, titik N yang asal and then dia kata ikut arah jam pada pusat asalan. Is it? Okay, this one dia akan pergi ke, okay, yang N ni, N asal di sini. Cikgu rasa bila dia bergerak ke ikut arah jam. Okay, baik, mungkin dia akan terkeluar sikit daripada sini . Okay, pelajar-pelajar kena cuba buat sendiri dekat modul tu nanti. Okay, N yang pertama adalah proses, betul ke proses ni TR, okey macam ada something yang salah kat sini. Okey, jap. RP betul. Oh, patutlah.
Okey, semula kat sini. Okey, proses semula cikgu salah salin ya. Okey, yang the second one. Okey, yang the second one ni. Okey, kita betulkan sikit. Okey, sebenarnya okey, cikgu salah tanda kat sini. Okey, sorry. Sebenarnya prosesnya adalah apa ya? Untuk modul kita ni cikgu salah salin. Oh, T kuasa 2. Okey, T kuasa 2. Mudah sangat. Okey, kita pergi balik kat N ya. Okey, apa maksud T kuasa 2? Yang the first one melalui T and the second one pun melalui T. Cikgu salah salin soalan rupanya. Okey, now sekarang ni pergi balik dekat N. Okey, N. Okey, cikgu gunakan warna kuning. Okey, dia melalui translasi yang pertama. T yang pertama adalah negatif 4. Okey, gerak daripada N negatif 4. Negatif 4 means ke kiri 4 kali. And then ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Okey, sampai di sini. So you dapatlah isi kat sini dah. Iaitu apa namanya? Koordinat tu? 1, 5. Okey, 1, 5. Okey, patutlah. Mudah sangat soalannya. Salah salin soalan saja. Okey. Pelajar-pelajar rujuk elok-elok dekat muka surat 77 tu. Okey, kemudian daripada N prime kat sini dia lakukan translasi sekali lagi iaitu negatif 4, 4 ke kiri, 2, 3, 4 and then 3 ke atas. 1, 2, 3, yes. Senang sangat. Kalau translasi memang best. Okey, berapa? Negatif 3 dan 8. So this is your N double prime. Okey, itu negatif 3 dan 8. Okey, so again you will get 2 marks untuk setiap gabungan penjemaan. Okey, so itu saja. Okey, perkongsian kita pada hari ini. Semoga ianya membantu semua pelajar untuk memahami topik gabungan transformasi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.